Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam apa khabar semua? Mualim harap antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat di samping keluarga antum yang tercinta. Okey, untuk video kali ini Mualim akan ajar subjek sirah tahun 2. Dan untuk kali ini Mualim akan ajar tajuk Nabi Hud alaihi salam. Kalau di kelas sebelum ni kita dah belajar pasal Nabi Idris. Okey, kita dah belajar latar belakang Nabi Idris, kita dah belajar kaum yang hidup semasa Nabi Idris, kita dah belajar perjuangan dakwah Nabi Idris macam mana. Okey, untuk kali ini kita akan belajar pula tentang Nabi Hud alaihi salam. Okey, dalam tajuk ni juga benda yang sama, kita akan belajar macam mana Nabi Hud alaihi salam menyebarkan dakwahnya, macam mana kaum Nabi Hud alaihi salam menerima ke ataupun tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Okey, dan satu kita akan tahu juga apa azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Hud akibat mereka tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Okey, so semua tu kita akan kupas dalam video kali ini. Dan antum semua boleh buka buku teks sirah tahun 2 tajuk Nabi Hud alaihi salam. Okey, yang pertama sekali berkenaan dengan Nabi Hud alaihi salam. Okey, Nabi Hud alaihi salam berasal daripada keturunan yang mulia dan baik. Okey, Nabi Hud juga mempunyai budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia sama macam nabi-nabi lain. Okey, sebab mereka membawa contoh akhlak yang baik, dan Nabi Hud juga seorang yang bijaksana. Oleh itu Allah utuskan Nabi Hud alaihi salam kepada suatu kaum, okay, untuk menyebarkan dakwanya supaya mereka meninggalkan penyembahan berhala dan mula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam diutuskan oleh Allah kepada sebuah kaum yang bernama kaum Ad. Okey, kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam ialah kaum Ad. Ain, Alif, Dal. Dan kaum Ad ni mereka duduk di sebuah tempat bernama Al-Ahqaf. Kaum Ad ni mereka orangnya jenis yang orang yang gagah, orang yang kuat, badan mereka tegap, badan mereka besar. Dan ketika kehidupan Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad ni menuduh Nabi Hud alaihi salam ni orang gila. Sebab apa? Nabi Hud ni dia membawa satu ajaran yang baru yang mana bertentangan dengan amalan kehidupan kaum Ad ketika itu. Okey, macam kita tahu, kaum Ad ni mereka menyembah berhala, dan Nabi Hud alaihi salam datang hidup dalam kaum tu, dan Allah kurniakan supaya Nabi Hud alaihi salam menyebarkan dakwahnya supaya kaum Ad meninggalkan penyembahan berhala dan mula beribadah kepada Allah ataupun menyembah kepada Allah. Jadi kaum Ad dia tak boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi Hud. Lalu kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam itu sebagai seorang yang gila, dan mereka menyeksa Nabi Hud alaihi salam serta pengikut-pengikut Nabi Hud yang mengikut ajaran Nabi Hud alaihi salam. Okey, walaupun dakwah Nabi Hud ditentang oleh kaumnya sendiri, namun Nabi Hud adalah seorang yang sabar. Nabi Hud tetap terus berdakwah kepada kaumnya walaupun ditentang oleh kaum Ad sendiri. Tapi setelah sekian lama Nabi Hud berdakwah berpuluh-puluh tahun, pengikut Nabi Hud tetap masih dalam golongan yang sedikit. Hanya sebilangan kecil sahaja kaum Ad yang mengikut ataupun yang boleh menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Okey, baik, berkenaan dengan kaum Ad, iaitu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam, macam Muklim cerita tadi, walaupun mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam, tetapi mereka ini dikurniakan dengan nikmat yang banyak. Antaranya ialah mereka mempunyai kebun yang luas, okay? Tanam-tanaman yang subur, binatang ternakan yang membuahkan hasil yang banyak. Selain itu, kaum Ad ni juga mempunyai kemahiran membuat rumah ataupun mendirikan bangunan. Selain itu pun kaum Ad ni juga pandai mengukir berhala. Okay? Berhala yang mereka sembah tu mereka ukir sendiri, dan mereka sembah berhala yang mereka buat. Namun kaum Ad ni adalah kaum yang sangat degil dan berkeras kepala. Jadi mereka tetap meninggalkan ajaran Allah dan terus menyembah
berhala dan terus melakukan maksiat. Okey, mereka menindas golongan yang miskin dan golongan yang lemah. Disebabkan kaum Ad ini berkeras kepala, degil, terus menentang ajaran Nabi Hud alaihi salam, mereka menindas kaum yang lemah, mereka menindas kaum yang miskin. Lalu Allah datangkan bala bencana kepada kaum Ad, yang mana berlakunya kemarau panjang selama 3 tahun, yang mana ketika kemarau itu hujan langsung tidak turun ke bumi. Okey, selama 3 tahun hujan di bumi Al-Ahqaf langsung tidak turun, yang mana tanaman-tanaman mereka yang subur tidak mendapatkan sumber air, binatang ternakan mereka tak dapat sumber yang air. Jadi hasil ternakan mereka, hasil pertanian mereka tak membuahkan hasil selama 3 tahun akibat daripada kemarau yang panjang selama 3 tahun. Namun Nabi Hud alaihi salam tetap menyeru kepada kaumnya, iaitu kaum Ad, supaya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Tetapi malangnya kaum Ad masih berdegil, masih tidak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Allah perintahkan Nabi Hud alaihi salam serta pengikut-pengikutnya keluar daripada tempat yang bernama Al-Ahqaf tu. Okey, setelah Nabi Hud alaihi salam dan pengikut-pengikutnya keluar daripada Al-Ahqaf, Allah terus datangkan lagi satu bala bencana. Allah turunkan ataupun Allah jadikan kawasan itu ada angin kencang selama 7 hari 8 malam. Begitu lamanya angin kencang yang ada di Al-Ahqaf itu sehingga mematikan semua orang kat situ. Akhirnya kaum Ad yang duduk di Al-Ahqaf itu mati akibat bala bencananya, kecuali Nabi Hud alaihi salam serta pengikut-pengikutnya yang Allah selamatkan. Itu azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad atas kedegilan mereka, keingkaran mereka, tak mengikut ajaran Nabi Hud alaihi salam supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Mungkin ada di antara antum yang tertanya-tanya, kenapa kaum Ad ni walaupun mereka ingkar akan ajaran Nabi Hud alaihi salam, tapi Allah tetap memberi mereka nikmat. Kenapa? Sebab apa? Dekat dunia ni tak semestinya semua nikmat yang Allah bagi itu adalah anugerah kepada kita. Okey? Tak semestinya semua nikmat yang Allah bagi adalah anugerah untuk kita. Bahkan nikmat yang Allah bagi itu boleh jadi ujian kepada kita, sama ada Allah nak tengok kita ni bersyukur ataupun kita tidak bersyukur. Okey, mentang-mentang kita ada nikmat yang banyak, kita takabur, kita sombong, kita belagak dengan orang lain. Jadi ingat pesan Muallim, tak semestinya nikmat yang Allah bagi dekat kita itu adalah anugerah untuk kita. Boleh jadi nikmat itu adalah ujian. Okey? Jadi lepas ni kalau kita dapat sesuatu nikmat daripada Allah, terus kita bersyukur, kita tawaduk, rendah diri dengan orang lain. Okey, itu sahaja pelajaran kita untuk video kali ni. Apa yang Muallim harap, Muallim cerita pasal Nabi Hud alaihi salam ni antum semua faham, jelas, dan antum dapat mengambil iktibar dan pengajaran, serta antum dapat aplikasikan apa yang antum dapat dalam kehidupan seharian antum. Okey? So kepada siapa yang tak faham, antum boleh ulang semula video ni main banyak kali di masa akan datang. Dan jika kalau antum tak faham juga, antum boleh tinggalkan soalan di bahagian komen di bawah. InsyaAllah Muallim akan jawab satu-satu kesemuanya. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas online Muallim Amir di masa akan datang, di video akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Rasulullah dalam siramu